Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada kelas pagi ini, cikgu nak memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan soalan pengiraan lita hidrolik yang cikgu yakin sebahagian besar daripada kamu masih lagi tidak dapat memahami konsep pengiraan lita hidrolik. Okey, sebelum cikgu mulakan penerangan ini, cikgu ingin maklumkan bahawa beberapa formula yang kita gunakan dalam pengiraan lita hidrolik. Yang pertama iaitu daya. Kuantiti elektrik daya, simbol dia F. Unit dia adalah Newton. Unit dia adalah Newton. Untuk daya. Itu kuantiti elektrik yang pertama yang kita akan gunakan, dan simbol dia M besar dalam elektrik. Yang kedua adalah tekanan, ataupun simbol bentuk P ni dinamakan pressure. Unit dia adalah Pascal, atau simbol dia PA, P besar A kecil. Yang ketiga adalah kerja ataupun work, simbol dia W. Unit dia adalah joule, simbol dia adalah J. Dan yang keempat adalah kuasa ataupun P, power. Unit dia adalah watt dan simbol dia adalah W. Dan satu lagi kita akan gunakan adalah untuk mencari luas bulatan, iaitu luas bulatan. Luas ataupun simbol dia A, di mana unit dia adalah meter persegi. Ini sahaja yang dalam kuantiti di dalam pengiraan hidrolik yang kita gunakan. Kuantiti dipanggil, kalau kita belajar fizik, ada yang dipanggil drive quantity ataupun kuantiti terbitan. Apa formula yang kita gunakan dalam lita hidrolik? Formula yang pertama adalah daya. Formula dia tekanan darab dengan luas. Yang kedua adalah, kalau kita nak cari tekanan, kita terbalikkan formula dia. Tekanan sama dengan daya bahagi luas. Yang ketiga adalah kerja. Kerja adalah daya yang melakukan kerja darab dengan jarak. Distance, D. D adalah jarak. D adalah jarak. Yang keempat adalah kuasa, P. Work dan kerja dibahagi dengan T. T adalah masa. Masa mesti dalam saat. Kalau jarak mesti dalam meter. Kalau dia bagi dalam milimeter, kita kena tukar dalam meter. Contohnya 1 meter bersamaan dengan 1000 milimeter. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Kita kena ubah. Ini hanya formula yang kita gunakan. Tak ada lain. Sepatutnya kamu boleh hafal. Sebab dia tak sebanyak matematik. Baru kita pergi kepada soalan yang pertama. Kalau kamu lihat soalan pertama, dalam sistem hidrolik, kita ada dua omboh. Ini asas. Konsep asas mesti ada dua omboh. Satu bahagian menekan. Daya ini kita kata dia menekan. Daya. Satu daya. Dia tekan. Tekan. Ini adalah beban. Dia tolak. Maksudnya beban naik ke atas, daya tekan ke bawah. Dan ini adalah jarak pergerakan beban. Ini S. S ataupun D. Sama je. Ni unit bagi dia sentimeter ni kemudian. Ini maksud dia lita asas. Satu bahagian ditekan, satu bahagian akan ditolak. Biasa dalam soalan pengiraan, standard dia,
dia akan suruh kita cari tekanan. Soalan dia akan berulang-ulang. Kalau kamu lihat di sini, dia kata rajah menunjukkan satu setengah duduk mudah untuk mengangkat beban apabila F dikenakan pada piston A. Kirakan tekanan pada piston B. Okey, padam balik. Yang mana piston B? Piston B adalah DC. Ini piston B. Okay. Tadi cikgu dah terangkan formula untuk mencari tekanan. Asalnya daripada F sama dengan tekanan darab A. Sebab kita nak cari tekanan, tukarkan dia P sama dengan F bagi A. Okay. Biasakan diri untuk tulis formula ikut pada soalan. Kalau dia kata kirakan tekanan pada piston B, pastikan tekanan letak PB, tekanan pada B. Kemudian pastikan letak FB, daya pada B. Kemudian luas pada B, AB. Biasakan tulis formula supaya kamu tak silap. Okay, cuma di sini, kalau kamu nak cari tekanan daripada PB, kita tak boleh cari tekanan pada PB. Disebabkan kita tidak ada nilai beban. Okay? Tidak ada. Tiada nilai. So, bila tiada nilai, macam mana kita nak cari PB? Sebab nilai dia tak ada. Okay? Nilai AB ada, kita boleh cari. So, dalam sistem hidrolik bagi lita yang seimbang, okay, lita seimbang dalam sistem hidrolik, tekanan adalah sama. Nak kamu ingat, tekanan adalah sama bagi lita yang seimbang. Imbang maksud dia balance. Okay? Dia tak ada pergerakan dah. Okay? Bagi 150, dia naik sekian-sekian, okay, dia terhenti. Dia tak ada pergerakan. Kalau ada pergerakan, maksud dia itu tidak seimbang. So, PB ada dekat mana? PB ada di sini. Ini PB. Cikgu kata PB kita tak boleh cari sebab tak ada nilai FB. Tetapi kita boleh dapat nilai PB sebab dalam sistem tadi dia beritahu nilai tekanan adalah sama. So kita cari pada PA. Sebab PA boleh dapat. Okay? Sebab apa? PA adalah sama dengan PB. So kita cari pada PA. Sebab pada PB tak dapat. Bila dapat PA, nilai dia adalah sama dengan PB. So, tulis juga formula supaya kamu tahu, supaya kamu tidak silap. Iaitu kamu tulis PA sama dengan FA bagi AA supaya kamu tak silap. Biasakan, amalkan. Okay. FA dah bagi dah. Iaitu 150 dia dah bagi. Kita ambil je. Okay. A tak ada. A nak dapat daripada mana? Kita lihat di sini. Ini adalah simbol bagi diameter. Okay. Simbol bagi diameter, maksud dia diameter bagi ombor, dia bagi unit dia 10 mm. So, bila dia bagi 10 mm, kita kena tukar kepada M. Nak tukar mm kepada M, kita kena bahagi 1000. So, kita akan dapat 0.01 meter. Ini masih lagi diameter. Okay. Formula bagi luas adalah A. Okay, padam dulu. Bila bagi luas, formula luas ni pun kamu kena tunjukkan. Jangan tak tunjuk. A sama dengan pi R square. Biasakan tulis formula. Pi R ini adalah diameter kena bahagi 2 untuk dapat R. Maksud dia satu diameter ada 2 R. So, R sama dengan 0.01 bahagi 2. So, kamu akan dapat 0.005 meter. So, masukkan nilai dia 0.005 kuasa 2. So, bila kamu kira,
So, bila kamu kira, okay, tekan kalkulator, tekan pi kali 0.005 kuasa 2, kamu akan dapat pada kalkulator adalah 7.854. Cukup. Dan jangan lupa kuasa yang ada negatif 0.5 tu. Kamu tulis darab 10 kuasa negatif 5 square. Okay, ini adalah luas bagi omboh A. Kaedah yang sama akan kamu gunakan untuk yang akan datang. Kemudian barulah kamu masukkan nilai. Okay, masukkan nilai sama dengan FA adalah 150. Kamu bahagikan dengan AA 7.854 kali 10 kuasa negatif 5. Okay, tadi kamu dah tekan jawapan. Okay. Jangan type je, kamu tutup tekan AC kepada kalkulator, kamu tekan 150, kamu bagi answer yang kamu kira tadi tu, iaitu 7.853 banyak-banyak tu, tak payah type pada kalkulator. Kamu tekan answer dan kamu akan dapat jawapan adalah 1,909 ataupun 1.909.000, koma lagi 859.32 ataupun pada kalkulator ikutlah 317 Pascal. Okay. Kalau kamu nak tinggalkan jawapan di sini pun boleh, tidak salah. Tetapi terbaik kita kena tulis dalam bentuk piawaian supaya nombor yang kamu tulis tidaklah terlalu besar. So, kalau kamu lihat jawapan cikgu jawab 1909.86 kilo Pascal. Kilo bermaksud 1000. Okay. Kilo bermaksud, kita tulis sini, kilo sama dengan 1000. So, 30. So, pada titik perpuluhan ini, cikgu anjak 1, 2, 3 kat sini. So, jawapan cikgu tulis 1909.86 K. Jangan lupa K, Pascal. Ini jawapan dia untuk soalan pertama. Okay. Untuk soalan yang kedua, okay, dia kata kira beban maksima yang boleh diangkat oleh piston B jika sistem berada dalam keadaan seimbang. Seimbang maksud dia sama berat lah. Okay. Dia tanya berapa beban maksima yang boleh diangkat pada beban ni. Okay, juga padam balik. Padam. Okay. Padam. Ni. Dia kata kalau kita bagi 150 di sini, kita tekan 150 daya. Okay, kalau sistem seimbang, berapa beban yang boleh diangkat di sini? Beban dengan daya formula sama. Okay, kalau daya formula dia F sama dengan PA, beban pun sama, F sama dengan PA. Cuma bezanya ikut omboh. Ni AB, ni B, kita panggil ni FB sebab pada omboh B. Ni AA, AA, AA. Okay. Kemudian kita terus kira sebab cikgu ni letakkan PB ada tak? Ada, kamu dah kira ni tadi. Okay, kamu dah ada. So kita hanya masukkan nilai. Tulis formula, biasakan tulis formula. FB sama dengan PB, AB. AB kita tak cari lagi. Kita kena cari AB sama dengan pi R square. Nak R nak cari kat mana? Dekat sini. Diameter dia 20 mm. Okay. 20 mm. Kita tukarkan dulu. 20 bagi 1000. So kamu dapat 0.02 meter. Ini adalah diameter. So nak cari radius, kamu bahagi 2. So kamu dapat radius 0.01 meter. Okay. Kemudian kamu masukkan nilai tadi. Masukkan nilai ni balik sama dengan pi 0.01 kuasa 2. So kamu akan dapat nilai. Okay, tekan kalkulator, tekan pi. Okay, tekan shift pi, tekan shift, tekan pi kali 0.01 kuasa 2. Kamu akan dapat, tengok betul-betul kalkulator jangan main ambil bawah je, atas tak ambil.
So, kamu akan dapat sama dengan 3.14 kali 10 kuasa negatif 4. Okay. So, masukkan nilai dia. FB tadi, FB sama dengan, okay, masukkan ni balik. 1909.86. Jangan lupa buka balik kilo. Okay, jangan lupa ni. Ni jangan lupa ni. Masuk kurungan kali, masukkan nilai ni pula. 3.14 kali 10 negatif 4. Okay, masa tekan kalkulator, okay, cara nak tekan yang kuasa tu, kamu tekan 1909.86. Okay, 86. Kamu tekan shift, kamu tekan lock. Okay, dia akan keluar simbol huruf ini. Okay, dan kamu masukkan kuasa dia 3 kali, kamu juga 3.14, tekan shift, tekan lock, masukkan negatif 4. So, kamu akan dapat jawapan dia 599.70. Okay, cikgu, kenapa jawapan tak sama dengan cikgu? Tak sama sebab jawapan cikgu ambil semua titik perpuluhan. Okay, tapi yang cikgu kira ni, cikgu ambil 2 titik perpuluhan. Sebab tu jawapannya tak sama macam jawapan cikgu. Tapi dia hampir sama sebabkan berpunca daripada titik perpuluhan. Ini soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 3. Okay, kerja. Okay, kerja yang dilakukan. Okay, kamu kena faham. Bila sebut kerja, kamu kena tengok omboh mana yang buat kerja. Jangan main bantai ambil je. Nanti salah. Okay, kalau kamu lihat di sini, Lita ni, omboh yang melakukan kerja adalah omboh yang menekan. So, orang yang menekan tu yang buat kerja. Orang kena angkat tak buat kerja. So, yang mana omboh buat kerja? Omboh yang menekan. Ya, ataupun bahasa lainnya, daya. Daya itu yang buat kerja. Okay. Contoh di sini daya ni. Sebab ini yang menekan. So, bahagian ini yang berkurang kerja, tapi hasilnya adalah pada bahagian beban. Maksud dia, dia naik sebanyak 40 cm. Okay. So, bila kamu lihat kerja, formula kerja W sama dengan F kali D. Okay, F ini ingat. Okay, daya yang melakukan kerja. So, di sini daya yang melakukan kerja adalah 150. D dia bagi 40 cm. Tukarkan, kena bagi 100. So, potong-potong kamu dapat 0.4. So, kali 0.4, kamu dapat 60 Joule. Ini kerja. Kemudian, untuk kuasa P, kerja bahagi dengan masa. Okay, kerja berapa? 60. Okay, 60. Masa 0.5 minit kali dengan 10 saat, kita dapat 30 saat. So, bagi 30. So, kamu akan dapat 2 watt. Okay. Ini untuk jawapan soalan 1. Okay. Okay, cikgu tunjukkan. Cikgu akan bagi video seterusnya untuk soalan yang kedua. Okay. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.